iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah padahal sir dahulu daripada berkata dengan keduanya dengan dua kalimah syahadah padahal nyaring. Ini untuk muazzin apabila melaungkan azan tiba kepada dua kalimah syahadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah tu, sebelum dia laung dengan suara yang nyaring, sunat bagi muazzin tadi tarjih. Sebelum daripada dia nak berkata dengan suara yang nyaring, dia tarjih dengan suara yang perlahan. Bagaimana tarjih? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah asyhadu an la ilaha illallah. Itu tarjih. Sunat tarjih pada bang, iaitu tarjih tu berkata dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata tu sir, perlahan, sebelum daripada melaungkan dengan syahadah pada azan dengan nyaring. Faham dulu? Mudah tak? Bermula segala kalimah bang, kalimah azan dan iqamah itu hendaklah engkau tuntut akan dia akan segala kalimah bang dan iqamah di dalam kitab yang panjang-panjang. Dia tak sebut di sinilah. Bila boleh tuntut tak tahulah ni. Tapi dia suruh tuntut kitab yang panjang-panjang seperti mana kitab yang besar-besar lah, Sabilal Muhtadin, Buk yang Tulak sebagainya, ada disebut lafaz azan dan juga iqamah. Habis. Syahadan, sunat bagi orang yang mendengar bang, yakni mendengar azan dan iqamah itu sunat menjawab. Jawab macam mana? Seperti barang yang berkata oleh keduanya oleh orang yang azan dan iqamah, melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Hak ni jawab lain daripada lafaz muazzin. Kalau muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sunat orang yang mendengar bang dan iqamah jawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh muazzin dan juga orang yang iqamah. Lain pada kalimah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Ni jangan jawab sama. Muazzin kata hayya 'alas salah, kita pun panggil dia juga hayya 'alas salah. Ni siapa dia nak sembahyang pakat panggil belakang. Maka dijawab daripada keduanya, daripada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu satu. Tak sama situ. Hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan la haula wala, tiada upaya, wala quwwata, tiada daya, tiada upaya. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setengah ulama tu dia hurai lagi, la haula, tiada daya menarik manfaat, wala quwwata, tiada daya, tiada upaya menolak mudarat, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah.
Tu dia huraian dia. Ada setengah lagi huraian macam ni. La haula, tiada daya mengerjakan kebajikan, tak ada daya. Wala quwwata, tiada upaya meninggalkan larangan, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kita boleh mai ke masjid ni pertolongan Allah, bukan sebab dekat, bukan sebab sihat, bukan sebab kita sebab kita nak mai, bukan. Sebab berapa ramai hak sihat tak sampai-sampai, berapa ramai hak dekat tak mai-mai, berapa ramai hak kehendak nak mai tak sampai kehendak. Jadi maknanya kita datang ni dengan pertolongan Allah, illa billah ay illa bima'unatillah atau bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi lafaz dia ni nampak pendek, tapi pengertian dia mendalam. Dan melainkan pada lafaz as-salatu khairum minan naum, hak ni pun kita jawab tak sama. Bila muazzin sebut dalam solat subuh as-salatu, dalam azan subuh as-salatu khairum minan naum, maka dijawab daripadanya dengan sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta ataupun sadaqta wa barirta boleh. Fathah pun boleh, ra fathah pun boleh, ra kasrah pun boleh. Bila sebut as-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur, kita hak dengar lafaz azan tu sadaqta, benar engkau, betul apa yang engkau kata, sadaqta, benar engkau, wa bararta, dan telah melakukan kebaikan engkau benar dan engkau telah melakukan kebaikan. Benar sembahyang lebih baik daripada tidur, dan engkau melakukan kebaikan dengan memberitahu kepada kami berkenaan dengan kelebihan sembahyang sebagainya. Sadaqta wa bararta bih. Ya. Ya. Dan naum tu dia maklin kan, minan naum maklin. Maklin ni 2 harakat lah. Tapi untuk azan dan iqamah ni dia dalam fiqh dia bagi kelonggaran, boleh panjang lah maknanya. Dari segi boleh tu boleh lah, tapi dari segi orang panggil elok panjang ke elok pendek, tu ada perbezaan pula. Dari segi boleh ya. Minan naum, aku dia panjang tu jadi orang tak bangkit, orang tidur lagi lah. Tu lah. Tapi dari segi boleh tu boleh, boleh. Sebab dia azan dan iqamah ni dia ada sedikit kelonggaran, tidak sebagaimana lafaz Al-Quran tu. Lafaz Al-Quran tu dia memang berhajat kepada tajwid, tak boleh lebih. Daripada kalau dia tetap 2 harakat, kalau tetap 4, 6, hak ni dia ada kelonggaran sikit. Dari segi boleh tu boleh. Lebih. Dan melainkan pada lafaz pada iqamah. Yang tadi ni hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, azan dan iqamah. As-salatu khairum minan naum pada azan. Adapun pada iqamah, qad qamatis salah, dijawab daripadanya dengan tu silap baris tu. Qad qamatis salati dah. Kita tuan-tuan baris mana tu? As-salati ke tu kan? Ti ke tu? Kita tuan-tuan qad qamatis salati ke tu? Ti. Salah baris tu. Silap baris. Qad qamatis salatu. Jadi bila kita sambung, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salatu qad qamatis salah. Dijawab daripadanya dengan aqamahallahu wa adamaha. Takat tu pun tak apa dah, lepas tapi nak lajak lagi ni, nak ambil hak lebih lagi, kalau buat kerja nak hak lebih, OT sebagainya, nak gaji lebih, hak ni kita ambil lebih. Aqamahallahu adamaha. Allah lah yang mendirikan sembahyang, Allah lah yang memperdirikan sembahyang dan yang mengekalkannya. Madamatis samawati wal ard, madamatis samawatu. Baris silap banyak kita ni. Madamatis samawatu, bukan wati, wal ardu. Selagi mana berkekalan langit dan bumi, maka sembahyang ni tetap didirikan. Bila mana sembahyang ni tak didirikan, maka bumi dan langit takkan kekal, akan berlaku kiamat dah. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan Allah lah yang menjadikan aku daripada orang-orang yang soleh. Itu doa belaka. Kalimah-kalimah ni kalimah yang baik belaka. Aqamahallahu wa adamaha. Aqama, Allah lah yang mendirikan solat. Maknanya Allah lah yang memperdirikan solat, bukan Allah yang sembahyang dah. Kita yang sembahyang, tapi yang mengadakan ataupun yang memberi solat tadi ni dapat dikerjakan ataupun dapat didirikan Allah. Aqamahallah, Allah lah yang mendirikan solat. Wa adamaha, dan mengekalnya. Adamaha, dan mengekalnya. Daripada kalimah dama. Ma damatis samawati wal ard, selama berkekalan langit dan juga bumi. Selama berkekalan langit dan bumi, maka solat ni akan tetap didirikan, akan tetap berkekalan. Wa ja'alani, dan aku ini, wa ja'alani, dan menjadikan Allah akan daku, min salihi ahliha, daripada ahli-ahli ataupun orang-orang yang soleh. Jadi dia bila kita iqamah ni, hayya 'alas salah hayya 'alal falah, maka hayya 'alas salah pihak kanan, sunat berpaling. Hayya 'alal falah pihak kiri, sunat berpaling. Bukan saja ketika azan, malah iqamah pun sunat juga paling. Adapun meletakkan jari telunjuk dalam dua lubang telinga ni sunat ketika azan saja, tak sunat ketika iqamah. Adapun berpaling kiri, berpaling kanan ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tu sunat kedua-dua, ketika azan dan ketika iqamah. Dan tatkala selesai orang yang azan dan selesai iqamah, maknanya dua perkara. Bila selesai azan dan selesai iqamah, dan tatkala selesai orang yang bang dan iqamah daripada bangnya dan iqamahnya, dan orang yang menjawab selesai daripada jawabnya, maka sunatlah bagi sekalian mereka, yakni sama ada muazzin, orang yang iqamah, orang yang azan, orang yang dengar, sunatlah bagi sekalian mereka itu membaca doa ini. Tapi dalam satu hadis dia sebut sunat dimulakan dengan solawat sebelum baca doa ni. Mana-mana sirah solawat pun diterima. Contoh kita bila muazzin sebut
La ilaha illallah. Tu kira habis azan. Kita pun la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Dia sunat. Kita mula dengan salawat. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wab'athul maqamal mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ni terjemah ada dalam radio lah, kena temu radio. Selesailah secara ringkas berkenaan dengan azan dan iqamah. Kita masuk kepada babun fi arkanis salah. Ya. Tapi macam bab apa azan umat kan soft dengan panggil bila baik. Dia sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda kepada Bilal, yakni janganlah kamu iqamah hatta tarau anni qad kharajtu. Janganlah kamu iqamah wahai Bilal melainkan setelah kamu lihat aku keluar. Sebab Masjid Nabawi dengan rumah Rasulullah ni dia dekat. Jadi bila mana Bilal azan, Rasulullah masih duduk di rumah dia lagi. Sebab sembahyang sunat ni afdal buat di rumah. Rasulullah buat di rumah. Lepas tu bila selesai buat di rumah, maka nak mendirikan sembahyang, Rasulullah keluar daripada rumah dia tu masuk ke masjid terus. Sebab dekat. Rumah dia dekat. Rumah Sayyidina Aisyah tu, berkuburan baginda sekarang ni. Jadi bila mana Rasulullah masuk, maka itu tanda suruhan Rasulullah kepada Bilal untuk dia azan, dia iqamah. Jadi hukum asal dia sunat bagi imam perintah ataupun minta Bilal iqamah. Asalnya hukum dia tu. Tapi kita tak ada. Kita guna tu lah. Tak apalah orang panggil inovasi, bid'ah lah. Tak apalah bid'ah pun. Maknanya tak perlu dah Tok Bilal Tok Imam bangkit untuk memberi isyarat kata solat ingin didirikan, yang memberi arti kata dia minta Tok Bilal iqamah. Tengok hak tu cukup masa dikira dia lah, boleh pakai. Hukum asal sunat. Imam tadi ni dia perintah Bilal untuk iqamah, asalnya macam tu. Baik, kemudian Bilal ni tugas dia iqamah. Awal tadi azan, lepas tu iqamah. Dia jangan buat kerja orang lain. Kerja orang lain macam mana? Nampak bagus kan? Nampak bagus kan? Pasal dia memperingatkan jamaah supaya membetulkan sah. Tapi sebenarnya hak memberi ingatan untuk membetulkan sah adalah hak imam. Walaupun nampak bagus, tapi dia dah ambil hak imam. Bagi imam tersebut tak ada masalah. Kita iqamah saja. Lepas tu imam akan kata, selesai daripada iqamah, imam akan kata sah, betulkan sah, luruskan sah. Jadi kita buat kerja kita lah. Maknanya Bilal saja. Yang menjadi lebih berhak untuk memberi peringatan kepada makmum supaya membetulkan sah adalah imam. Sebab itulah imam ni dia ada kuasa perintah. Perintah untuk iqamah, perintah untuk membetulkan sah. Sama juga dalam sembahyang jemaat. Sembahyang jemaat kan, bila imam menghabiskan khutbah dia kan,
Imam habiskan khutbah dia, fazkuru li washkuru li wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Imam akan sebut aqimis solah, bukan aqimus solah lah. Setengah tu imam di setengah-setengah surah dia sebut aqimus solah. Sebenarnya kalimah aqimis solah tu bukan nak suruh orang bangun sembahyang. Aqimi di sini ni perintah daripada imam kepada Tok Bilal supaya dia iqamah. Aqimi tu. Aqimis solah wahai Tok Bilal, qamatlah kamu. Sunat tu, sunat ada. Aqimis solah. Jadi Tok Imam kita pula silap faham. Dia pergi aqimus solah. Konon-kononnya diri kalah sembahyang. Tak perlu sebut. Sebab sembahyang jemaah, kita nak panggil orang sembahyang dengan azan, bukan dengan kalimah aqimus solah. No? Jadi maknanya kadang-kadang tu benda nampak remeh, tapi cara kita menghadapi dia tu menggambarkan kefakihan kita. Jadi maknanya Tok Imam ni dia perintah pada Tok Bilal supaya iqamah aqimis solah. Qamatlah wahai Tok Bilal. Tok Bilal pun iqamah. Bukan aqimus solah. Aqimus solah maknanya diri kalah oleh kamu akan sembahyang, tak perlu. Adapun aqimus solah wahai kesemua makmum, qamatlah kamu semua. Haru lagi haru tu. Dia perintah ramai orang bayar qamat. Asalnya aqimi. Mana PN amar, perintah untuk mukhatab. Ada sedikit pencerahan lah untuk orang yang pendapatan rendah lah, B40 tu. Adapun M40 T20 tak apa lah. Ya. Nak tanya, okey, lepas khutbah tu imam ni boleh saya iklankan apa-apa? Ni pun satu mungkinlah kita kata kekhilafan lah no. Jadi dia ni eloknya dia iklan sebelum sembahyang jemaat sebagainya lah. Melainkan kerana ada keperluan, contohlah terlupa sebagainya, tuan-tuan lepas sembahyang ni kita nak buat sembahyang hajat sebagainya, tak apalah tu. Dan kalau lah tak dapat, tidak terpaksa mengiklankan, janganlah ambil masa yang lama, sekira-kira muat 2 rakaat sembahyang no. Tapi biasanya dia bagi penerangan tak lama sangat lah biasanya lah. Yang tuan-tuan selepas sembahyang nanti kita buat solat hajat untuk memohon kesejahteraan kepada rakyat Palestin sebagainya. Jadi dia sekadar buat pengumuman yang ringkas-ringkas itu tak apalah. Walaupun maknanya tempat tu bukan tempat dia, tapi dah terpaksa ni tak apalah. Kalau terpaksa jangan panjang sangat. Kalau panjang hingga muat solat 2 rakaat, agak-agak 2 rakaat lama mana? 3 minit kot no? Ke 5 minit. Ni macam-macam di kampung kadang berlaku. Di kampung tuan-tuan lepas sembahyang jemaat lagi, Haji Mat panggil kita makan kenduri, pula dah no? Dia nak pi Mekah, nak pi umrah. Jadi kita sama-sama lah pakat pi lah. Ni pula umrah dia kali pertama, ada hurai dah. Kadang-kadang tu ini bagi petani-petani kita, pihak MADA telah membuka pejabat untuk mengagihkan baja subsidi pula dah. Masa tu nak sebut semua. Jangan lebih daripada qadar 2 rakaat sembahyang. Tidak putih mualat. Putih mualat kena semula. Khutbah semula. Jadi siapa dia nak tunggu balik bagus juga lah soalan tu no? Jadi kita kalau terpaksa pun jangan ambil masa yang lama. Babun fi arkanis solah, ini suatu bab pada menyatakan rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Ini atas pendapat yang kuat. Atas pendapat yang kuat. Ada setengah dia sebut 17 rukun sembahyang, 17 perkara.
Mai mana lagi 4 mai mana lagi? Iaitulah dia tambah dengan tamakninah. Jadi setengah ulama menjadikan tamakninah sebagai rukun. Tapi dalam kitab kita ni pendapat yang kuat kan 13 tu tamakninah bukanlah rukun, dia hanyalah syarat. Sebab tu bila kita sebut rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Jadi maknanya tamakninah ni dia sebagai syarat sah bagi rukun. Jadi ulama yang mengatakan 17 ni dia menjadikan tamakninah sebagai rukun. Rukuk satu rukun, tamakninah dalam rukuk satu rukun, i'tidal satu rukun, tamakninah dalam i'tidal satu rukun. Jadi 17. Dan Imamul Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata rukun sembahyang 18 perkara. Pula dah banyak. Kita ni kalau jumpa dengan benda sikit, syarat sikit dengan syarat banyak, ambil syarat sikit. Kalau rukun sembahyang 13 dengan rukun sembahyang 18, ambil hak 13. Sebab kalau banyak sangat kadang kita takut tak mampu nak tak mampu nak buat lah kita. Yang 18 ni apa pula? 4 tamakninah tadi ni. 1 rukunnya ialah niat keluar sembahyang. Niat keluar dari sembahyang di sisi Imamul Haramain rukun. Tapi di sisi Imam Nawawi ni, hak kita dok baca ni, dia sunat. Pasal apa? Kerana Imam Nawawi kata kalau kita pegang kata niat keluar sembahyang itu rukun, dia agak menyusahkan kita orang awam. Pertama pasal apa? Niat keluar sembahyang ni ketika mana? Ketika salam yang pertama tu. Serta salam yang pertama tu niat keluar sembahyang. Kalaulah kita niat awal, batal sembahyang kita. Kita dah innaka hamidum majid, aku niat keluar sembahyang, batal. Dia mesti berserta dengan salam. Kalau kita niat, kita salam dulu baru niat keluar, tak terpakai pula, batal juga sembahyang kita. Jadi Imam An-Nawawi dah niat keluar sembahyang kita jadikan sebagai sunat saja. Kita pun tak nak buat. Tak buat pun tak apalah. Sebab dia payah sikit. Saat ni kot kita pergi niat awal-awal, batal sembahyang kita. Jadi 13 perkara ni dikira pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat lah. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Pertamanya niat dengan hati. Bila sebut niat, tempat dia tu di hati. Keduanya takbiratul ihram. Ni kita pi lalu laju pun tak apa, sebab dia akan cerita pula lepas ni. Setiap daripada rukun ini dia ada bahagian dia. Ketiganya berdiri betul bagi yang kuasa. Keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan bagi makmum masbuk. Makmum masbuk tak apalah. Dia main-main, dia takbir lambat, dia masuk sembahyang lambat, Allahu Akbar, sama-sama dia takbir, imam rokok, dia pun rokok lah. Kalau dapat rokok beserta tamakninah dengan imam, jika dapatlah rakaat tersebut, walaupun dia tak sempat membaca Fatihah. Adapun dia sempat baca Fatihah tapi tak sempat menghabiskan Fatihah, dituntut dia rokok bersama dengan imam kerana dia makmum masbuk. Habis. Kelima rokok serta tamakninah. Keenam i'tidal serta tamakninah. Ketujuh sujud serta tamakninah. Ke-8 duduk antara dua sujud serta tamakninah.
Kesembilan, membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud. Ke-10, solawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Ke-11, duduk bagi tahiyat akhir dan duduk bagi solawat. Ke-12, memberi salam. 13, tertib pada kebanyakan rukun. Bukan tertib ikut rukun lah. Pasal apa? Sebab ada tempat yang kena serentak. Bila kena serentak, dia tak tertib. Sebab tertib ni ikut turutan. Tapi ada tempat yang kena serentak. Macam mana? Niat takbiratul ihram dengan berdiri betul. Hak ni kena serentak. Ketika kita takbir tu, tempat itulah kita niat, dan ketika kita takbir tu, kita berdiri. Maknanya serentak lah. Berdiri betul takbiratul ihram dengan niat serentak berlaku. Tapi nak tulis pasal apa tulis 1 2 3, mana boleh tulis serentak. Dah, nak tulis lah niat takbiratul ihram berdiri betul. Kena tulislah ikut urutan dia. Tapi dari segi pelaksanaan dia, kalau kita takbir kosong takbir daripada niat, tak sah. Mesti takbir beserta dengan niat. Dalam masa yang sama, takbir tadi ni berlaku ketika kita berdiri betul. Kita tengok tu, kita nampak jemaah lah. Sambil jalan sama kita tak boleh juga ada mana dia jalan. Kira dia terus no. Hak ni mazhab kita tak boleh. Dia kena berdiri betul. Pendirian dia tu kena betul. Bukan kata sambil-sambil berjalan tu, terus dia takbir Allah. Dia berhenti mengejut, tarik handbrake mengejut. Tak boleh. Dia kena berdiri betul, supaya nampak pendirian dia tu betul. Bukan kata dia sama-sama bergerak tu, bila dia berhenti terus angkat takbir tu. Jadi hak ni dalam mazhab kita dia cermat sikit. Dia berdiri betul bagi nampak pendirian tu, barulah niat serta takbiratul ihram. Sama juga dengan membaca Fatihah. Membaca Fatihah dalam keadaan berdiri. Bukan berdiri dulu baca Fatihah dulu baru berdiri. Dia tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Habis. Kemudiannya kita masuk sikit huraian bagi setiap daripada 13 perkara ni. Fasal yang pertama, niat sembahyang. Jadi niat-niat ni, yang dimaksud dengan niat ialah qasdus syai'. Kita menyehajakan sesuatu. Ketika kita buat tu, kita ingat kata kita buat. Itu niat. Dia tak mesti susun. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Hak tu susun. Hak tu bukan niat sebenarnya. Hak tu dipanggil hadisun nafsi, perkataan hati. Tapi sah lah juga, sebab lazim daripada sebut tu jadi niat juga lah. Tapi asalnya bukan macam tu. Kita sedar bahawa kita ni buat sembahyang, lintasan di hati tu, hak tu niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menyehajakan sesuatu beserta dengan buat dia tu. Tapi kita ni payah macam tu, maka tok guru kita ajak usalli fardhu subhi rak'ataini, imaman lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, tak apalah, boleh juga atas jalan lazim, boleh, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh. Cuma nak cerita hakikat asal dia tu bukan macam tu, tapi hak tu dipanggil niat dengan cara lazim. Bila sebut lagu tu memang ingat betul dah lah. Tapi bukanlah kita niat dengan menyusun tu. Macam kita katalah, dia ni niat untuk nak buat sesuatu pekerjaan. Dia susun gitu ke? Tak susun. Dia buat dalam keadaan dia tu sedar bahawa dia tu buat. Itu dipanggil niat. Habis. Bermula niat sembahyang iaitu atas 4 martabat. Dengan iktibar, yakni dilihat
dikira dengan segala juzuk niat. Jadi juzuk niat ni dia ada 3 lah. Hak orang tua-tua duk sebut tu, qasad, ta'arud dan ta'ayun. Kalau cara kampung dia panggil qasad, ta'arud, ta'yin. Hak ni pun ni kalau orang tak mengaji cara ni dia kata bid'ah. Mana Nabi ajar qasad, ta'arud, ta'yin. Memang Nabi tak ajar. Tapi ulama istinbat daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi dia kata 4 martabat, 4 kedudukan sembahyang dengan dilihat segala juzuk niat. Martabat yang pertama, martabat pertama ni kira rendah sikit, iaitu sembahyang yang memada pada niat dengan qasad jua. Maknanya dalam hati kita ni kita lintah nak sembahyang, boleh tak? Sahaja aku sembahyang ni untuk solat mana ni? Hak ni solat sunat mutlak boleh. Semata-mata nak sembahyang rajin. Kita ni baru balik daripada khusus motivasi bab solat, tahsin, ibadah sebagainya, rajin nak buat solat sunat mutlak. Jadi kita niat macam mana? Usalli sunnat al-mutlaq tu. Tak. Saja aku sembahyang. Allahu akbar, ingat saja aku sembahyang. Adapun aku sembahyang boleh. Sebab martabat pertama ni dia hanya qasad saja. Artinya meniat akan zat sembahyang juga, seperti diniatnya nawaitu usalli ataupun usalli, aku sembahyang. Ingat diri kita sembahyang. Ni untuk sembahyang mana ni? Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Maksudnya sunat yang tak ada waktu, tak ada sebab. Kalau ada waktu, ada sebab, hak ni dia martabat kedua, ketiga. Martabat kedua. Contohnya sembahyang raya. Sembahyang raya tak boleh niat saja aku sembahyang, tak boleh. Dia kena sahaja aku sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha, kena tambah. Sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, kena tambah. Sahaja aku sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau sahaja aku sembahyang saja, tak memadai. Sebab aku sembahyang ni untuk tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan tiada mempunyai sebab. Contoh dia iaitu sembahyang sunat mutlak, semata-mata sembahyang sunat, dan yang dihubung dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak, seperti mana tahiyatul masjid. Boleh. Tahiyatul masjid, kita masuk masjid, kita niat saja aku sembahyang, boleh. Walaupun tak sebut saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid, sah. Sebab dia ni duk martabat pertama, memada dengan niat sembahyang saja. Kita masuk masjid nak sembahyang tahiyatul masjid, tapi kita niat sahaja aku sembahyang saja, dapat dah kelebihan ataupun fazilat tahiyatul masjid. Kemudiannya sembahyang minta hujan, sunat istisqa. Tak sebut istisqa, sahaja aku sembahyang saja pun boleh. Tapi kalau sebut elok lagi lah. Tak sebut pun boleh. Dan sembahyang hajat, sembahyang hajat pun boleh tak? Sahaja aku sembahyang, tak sebut hajat, boleh. Tapi dengar kat orang yang minta tolong tak syok. Usalli lillahi ta'ala, Allahu akbar, tak dengar pun untuk imam sebut usalli sun al-hajati. Jadi dia tak puas hati. Tak apalah, kita niat bagi derah usalli sunnat al-hajati, tak apa. Dia pun senang hatilah. Tapi dari segi fiqhnya, hajat ni masuk martabat pertama, niat saja aku sembahyang pun memadai. Dan istikharah sama juga. Kalau sebut usalli sunnat al-istikharah pun tak apa.
saja aku sembahyang, dan sunat wudu, dan sunat tahajud, dan lain daripada tiap-tiap sembahyang yang diqasad dengan dia memperbuat sembahyang juga. Maknanya inilah sembahyang yang niat martabat yang pertama. Habis. Nah, terbang tidak kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nah, habis. Ada soalan? Ada? Ya. Oh, teh ni. Ada jawab sikit no? Oh, ada teh. Apakah hukum melazimi masbuk? Jadi dia ni setiap ketika bila mai berjamaah ni, bila imam bagi salam tu dia bangkit. Imam bagi salam dia bangkit. Nah, ni dari segi kita kata afdaliyat ni satu kerugian lah. Dari segi sah-sah masih dapat waktu bersama dengan imam sebagainya. Cumanya dia ni ada 2-3 perkara luput daripada dia lah. Yang pertama, luput kesempurnaan jamaah tu, sebab dia jamaah di tengah-tengah. Satu. Yang keduanya luput kelebihan takbiratul ihram bersama dengan imam. Sebab bila mana imam takbiratul ihram, dia masih lagi tak main. Dia main masa mana? Masa imam duduk tahiyat akhir. Nah, ada yang ketiganya mungkin dia luput doa-doa yang dibaca bersama dengan imam tu. Contoh kalaulah doa tu doa kunut, dia main-main nah duk tasyahud akhir dah, sedangkan kunut tadi ni dia tak sempat. Jadi maknanya dari segi kerugian perkara-perkara sunat lah, dari segi hukum tu masih lagi sah. Nah, itulah yang dapat kita jawab untuk permasalahan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dan martabat yang kedua iaitu sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'yin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'allina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.